Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1550 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang 3 punca, 3 sebab kenapa kita masih lagi gagal untuk turunkan berat badan. Dan apa yang kita sepatutnya dapat daripada Facebook Live ni adalah kita akan faham pertama, kenapa kita susah nak turunkan berat badan, dan yang kedua, kita akan tahu macam manakah caranya untuk kita cari the way around. Macam mana caranya untuk kita cari jalan penyelesaian untuk kita boleh breakthrough kita punya masalah berat badan yang kita sedang alami sekarang. So, apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. So, apa khabar? Boleh tak komen sikit yang baru join Facebook Live ni? Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready untuk saya sampaikan kita punya konten pada malam ni. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Okey, sebab macam ni tau, kenapa kita susah nak turunkan berat badan? Okay, especially pada waktu PKP ni, okay, kita rasa macam nak makan je kerjanya, kita rasa macam susah sangat nak nampak berat badan kita punya penurunan. Kita mungkin dah berdiet tapi macam susah sangat nak stay konsisten dalam proses berdiet kita. Waalaikumsalam Puan Sushira, apa khabar? Okay, siapa yang kenal orang yang ada masalah macam tu? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Macam ni, nak dimudahkan cerita, okay? Siapa kat sini yang sebenarnya nak turunkan berat badan? Boleh tak komen saya nak slim, saya nak kurus, saya nak dapat semula berat badan yang ideal? Boleh tak komen kejap? Mungkin saya salah tajuk kot lah kan, yang ada dekat sini macam semua pun maintain tak nak turunkan berat. Mungkin lah, saya tak tahu. Assalamualaikum Kak Asmah, apa khabar Kak Asmah? Saya nampak Kak Asmah. Lama, Kak Asmah dah hilang dah. Okay, so macam ni, saya nampak ramai yang cuba nak turunkan berat badan. Saya faham. What if saya nak slim? Puan Zifah, apa kuat saya pun doakan Puan Zifah dapat turunkan berat badan, dapat slim. Saya pun doakan juga Puan Sushira Puan Sushira dan Puan Hasanatul Fariha pun dapat turunkan berat badan dan dapat jadi slim. Macam mana cara dia? Sebelum kita nak cari cara, kita kena share dulu apakah 3 punca kenapa kita susah kenapa kita masih lagi gagal nak kurus. Boleh tak komen dah ready kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak kalau dah ready? Waalaikumsalam Puan Siti Zulaiha, amin. Okay, boleh tak komen kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready untuk saya sampaikan kita punya tajuk pada malam ini? Cek komen set. Okay, sebab yang pertama, yang paling tinggi sekali percentage dia di kalangan orang yang saya kenal, especially student saya, punca utama kenapa mereka susah nak turunkan berat badan, yang paling gila utama, yang paling gila binatang punya utama, nombor 1 adalah apa tahu? Sebabkan mereka terlalu ekstrim sangat berdiet. Mereka terlalu lama sangat berdiet saya. Mereka terlalu lama sangat berdiet. Boleh faham tak masa sekarang ni? Kenapa wujudnya terma cheat day ataupun cheat meal? Sebab kita tak nak bagi badan kita terlalu stres menghadap diet yang macam tak berapa nak best sangat. Siapa sini yang pernah cuba berdiet? Boleh tak komen saya pernah cuba berdiet? Dan boleh tak komen yang pernah cuba berdiet ni, dia rasa macam dia boleh tak stay berdiet cara macam tu dalam tempoh jangka masa yang panjang? Contoh, especially macam kalau katakan mereka cuba berdiet tak makan nasi, contoh. Okay, yang paling lama sekali saya pernah jumpa orang yang diet tak makan nasi adalah selama setahun. Selama setahun. Dalam setahun tu berat badan dia tak turun-turun. Dan dia ada dekat sini. Dekat sini pula. Okay, dan yang paling best sekali bila dia cuba diet yang bukan cara tak makan nasi tu, alhamdulillah berat badan dia turun dengan mudah sekali. Saya pernah cuba. Siapa sini yang pernah cuba berdiet dan dia rasa diet dia tu tak best? Dia tak boleh nak stay konsisten lama-lama. Kan? Siapa sini yang pernah macam tu? Yang pernah cuba diet lah. Boleh tak komen? Siapa sini yang mampu? Even cara diet yang contoh yang macam berpuasa, itu adalah satu cara macam mana kita boleh berdiet juga. Cara puasa. Mak Saleh
adapt cara berpuasa kita, nama dia sebagai intermittent fasting. Okay, even dalam Islam pun kita tak digalakkan untuk puasa 365 hari. Ada beberapa hari yang haram untuk berpuasa. Contoh, pada hari raya pertama, raya puasa ataupun raya haji, kita juga diharamkan berpuasa. Kalau katakan wanita, dia tak boleh berpuasa pada waktu dia period. Why? Kenapa ada hari-hari tak boleh berpuasa? Kita just anggapkan macam bila bila berpuasa tu, dia berdiet lah kisah dia. Kenapa ada waktu yang diharamkan berpuasa? Sebab yang pertama sekali, kita kena faham badan kita sedang mengalami satu situasi perubahan yang sangat gila drastik dalam tempoh jangka masa yang lama. Sebab tu kita rasa macam stres sangat. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Puan Sushira kata tak best diet saya. Siapa sini yang rasa juga diet yang diamalkan dia pun tak best? Boleh tak komen? Dan boleh tak share Facebook live ni? Sebabkan bila kita berdiet dalam tempoh jangka masa yang lama dan diet yang kita amalkan tu diet yang tak best, sebab itulah kita masih lagi gagal nak turunkan berat badan. Sebab kenapa berat badan kita dapat turun? Kenapa kita boleh jadi lebih sihat? Sebabkan kita kurang rasa stres. Kan? Jujur, siapa kat sini yang dia rasa diet dia rasa stres? Boleh tak komen stres? Boleh tak komen diet saya stres, diet saya tak best? Mungkin pernah amalkan diet sebelum ni dan diet tu macam tak berapa syok untuk diri dia. Jujur, memang tak best, especially bila kita berada dekat rumah ataupun rumah kita ke rumah family ke. Bila kita dalam keadaan kita nak berdiet, kita sampai di rumah tu, ya Allah sedapnya makanan ni. Nak makan takut. Tak makan kang, tak makan kang, situlah makan kang gemuk. Tak makan kang asal macam meleleh air liur. Tengok orang lain sedap dia makan kan. Siapa sini faham? Diet macam tu tak elok, tak best untuk jangka masa yang panjang. That's why kenapa nombor satu, kenapa kita susah sangat dan kita masih lagi gagal nak kurus. Walaupun dah berdiet, disebabkan kita berdiet, kita amalkan diet tu terlalu lama sangat sampai kita stres. Otak kita pandai, dia boleh tengok, dia boleh observe daripada hujung rambut ke hujung kaki. Dia punya apa yang berlaku biochemical dalam badan kita. Kalau dia rasa macam benda ni tak elok, so dia akan hantar signal yang tak sepatutnya dihantar untuk kita stop dan ambil makanan yang best. Betul, stres. Semua orang makan sedap-sedap kan Puan Suhaili Saleh? Saya start diet sejak 24 bulan 3, seminggu selepas PKP. Dari 86 sampai 67, Alhamdulillah. Tapi masih start bulan 9 tahun lalu, plateau sampai sekarang. Boleh terangkan kenapa tak turun-turun lagi kg saya tu? Okay, Puan Zuifah, tahniah. Okay, tahniah, utama sekali tahniah disebabkan Puan Zuifah berjaya turunkan 19 kilo. Tahniah. Okay, so Puan Zuifah, kita kena tengok tau, kenapa plateau. Ada banyak sebab. Pertama sekali, mungkin kita rasa stres. Puan Zuifah je, Puan Zuifah je boleh tanya, boleh jawab soalan ni. Adakah diet Puan Zuifah yang Puan Zuifah tengah amalkan sekarang ni satu diet yang best untuk diamalkan lagi setahun tak? Lagi 10 tahun lagi akan datang tak? Puan Zuifah je tahu macam mana cara dan rasa dia. Saya nak share sikit, student kita juga yang berjaya turunkan 20 kilo. 20 kilo, dia dapat 20 kilo tanpa produk. Dia hanya follow meal plan daripada kita sahaja dan juga follow senaman-senaman mudah yang kita bagi. Okay, dia berjaya turun 20 kilo dalam masa 5 bulan. 5 bulan macam tu je. Tanpa produk cerita. Saya nak share sikit dia punya story. Dia pun mengalami situasi yang sama exactly macam Puan Zuifah. Okey, Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Dia macam ni, badan dia dulu 69 kilo. Lepas dia dah berjaya turun, dia punya berat badan dah turun kepada 49 kilo macam tu. Daripada double XL kepada size XS dalam masa sebulan. Dan terus dia punya size baju dia turun lagi. Sampailah dia kena pakai baju size kanak-kanak sebab dah kecil sangat dah. Why? Sebabkan dia follow meal plan. Sebenarnya dia berlaku exactly macam Puan Zuifah. Dia stuck dalam tingkatan dia macam dia tak dapat. Dia makan sikit dah. Dia dah makan sikit, dia dah bersenam kau-kau tapi berat badan dia tak turun-turun. Saya tak pasti macam Puan Zuifah, tapi macam Puan Alia. Student kita ni Puan Alia nama dia. Dia punya situasi, dia makan terlalu sikit sangat
dan dia bersenam gila-gila. Dan badan dia tak dapat nak menghalakan tenaga daripada makanan dia kepada satu sistem dalam badan dia untuk memberikan tenaga secukupnya untuk diri dia dapat bakar lemak. Boleh faham tak? Kita nak bakar lemak, badan kita perlukan tenaga. Okey, badan kita perlukan tenaga untuk bakar lemak. Badan kita perlukan banyak tenaga. Yang paling penting sekali vital organ. Jantung, otak, paru-paru kena berfungsi dengan baik. Buah pinggang, hati kena berfungsi dengan baik. Itu semua perlukan tenaga. Kalau makan terlalu sikit sangat, hanya itu je yang boleh disupplykan tenaga. Lagi sikit, mungkin jantung kita ada masalah. Mungkin kita tak dapat nak berfikir dengan baik. Mungkin paru-paru, hati kita ataupun buah pinggang kita pun ada masalah. Sebab kita kena faham konsep makan mengikut keperluan tenaga. Puan Zifah, saya punya clue untuk Puan Zifah, saya tak tahu sebenarnya. Saya punya clue yang saya boleh suggestkan, cuba Puan Zifah tahu dulu keperluan tenaga Puan Zifah berapa. Dan cuba Puan Zifah tengok balik pemilihan makanan Puan Zifah, adakah ianya mengikut kepada keperluan tenaga Puan Zifah yang sekarang. Sebab daripada berat badan Puan Zifah dulu 86 80 lebih kan, kepada 69 tu, 60 lebih tu, 67, 19 kilo tu satu jarak kilogram yang jauh. Pada waktu Puan Zifah berat 80 kilo tu, tenaga Puan Zifah perlu banyak sikit sebab nak bawa badan Ifah yang berat masa tu. Sekarang ni dah ringan. Kalau masih lagi makan portion yang sama, mungkin tak jadi. Dan Puan Zifah saya sarankan, at one point Puan Zifah tak perlu fikir dah pasal berat badan, kena fikir pasal bentuk badan pula. Itu game yang berbeza lah, game yang berbeza. Boleh faham tak? So tahniah lagi sekali Puan Zifah. Nak panggil apa Puan Ifah lah kot, Puan Ifah. Tahniah lagi sekali sebabkan berjaya turunkan sampai 19 kilo. Alright, saya doakan Puan Zifah dapat capai ke berat badan Puan Zifah sehingga dapat capai lah. Dan juga saya doakan mereka yang berada dalam Facebook Live kita ni pun dapat capai ke berat badan yang mereka idam-idamkan pada tahun ini tanpa menggunakan sebarang produk. Waalaikumsalam Puan Limua. Waalaikumsalam Kak Yong. Minta maaf Kak Yong, jawab salah lambat sikit sebab terseronok pula nak cakap pasal benda ni. Okey, itulah sebab yang pertama. Siapa sini faham konsep diet stress sehingga kan berat badan kita susah nak turun? Mungkin berat badan kita susah nak turun tu sebabkan kita terlalu stres. Kita amalkan diet tu terlalu lama sangat sampai badan kita rasa macam dah bosan. Okay, perkataan sebenarnya bosan juga. Selain daripada stres, mungkin badan kita rasa bosan, nakkan kelainan, nak makan benda lain contohnya, dan baru dia akan nampak macam penurunan berat badan yang lain pula. Waalaikumsalam Puan Nurhati. Waalaikumsalam Kak Mi. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih sebabkan join. Please share Facebook Live ni. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Puan Aulia Ammara. Right. Boleh faham ke sebab yang pertama? Sebab yang pertama tu penting sebabkan ramai student saya mengalami situasi macam tu. Kebetulan Puan Zifah pun mengalami situasi yang sama. So saya share je lah serba sedikit Right, so itulah yang pertama. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau faham point saya yang pertama. Ya, gara-gara sakit lutut hampir tak dapat jalan, sejak tu saya nekat untuk turunkan berat badan untuk kesihatan. Amin. Tahniah. Yang penting ada kesedaran. Yang penting kesedaran tu dia datang seiringan dengan nak turunkan berat badan dan rasa macam rasa nak turunkan berat badan tu. So tahniah lagi sekali. Mesti Puan Zifah rasa sangat seronok sebabkan dah berjaya turunkan berat badan sehingga ke jauh tu. So tahniah lagi sekali. Again, jangan distracted. Jangan distracted dengan progres yang sedia ada. Teruskan lagi capai ke target berat badan Puan Zifah. Boleh tak Puan Zifah komen sekejap berapa target berat badan Puan Zifah? Cek komen sikit. Okey, alhamdulillah. Right, so itu adalah yang pertama kenapa kita susah nak turunkan berat badan, kenapa kita gagal lagi nak kurus. Sebab kita stres, sebab mungkin kita mengamalkan cara diet yang bosan. Okay, now yang kedua. Yang kedua, boleh tak komen yang kedua? Siapa dah ready nak tahu? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Terlalu ramai orang dekat luar sana yang cuba nak turunkan berat badan tapi tak tahu cara. Okey, yang kedua, dah ready ke? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak, terima kasih.
Puan Sushira dan yang mereka yang bagi saya love tu. Okey, yang kedua, kenapa kita susah nak turunkan berat badan? Kajian menunjukkan, kajian menunjukkan, nak tahu tak satu benda apa kajian tu menunjukkan? Kajian tu menunjukkan dan membuktikan sebenar-benarnya. Okey, terima kasih Puan Sushira dan Kak Mi yang tag. Okey, kajian menunjukkan bukanlah orang sekeliling kita yang mengganggu kita punya progres. Tinggal tinggi saya 154, ideal 55 dan sekarang 59 pun syukur. Alhamdulillah, syukur tu kena ada, tapi teruskan usaha tu sampai dapat capai berat badan yang diinginkan. Okey, kajian menunjukkan kenapa kita masih lagi tak dapat nak capai apa yang nak capai. Bukan masalah orang sekeliling, bukan masalah orang yang berada satu rumah dengan kita, bukan masalah anak-anak, bukan masalah suami, bukan masalah isteri, bukan masalah adik-beradik, bukan masalah mak bapak, bukan. Okey, boleh faham tak? Kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan, tiba-tiba rasa macam kita rasa demotivated, kita tak rasa bersemangat, kita rasa macam orang sekeliling tak support kita. Sebenarnya bukan itu menjadi punca kenapa seseorang itu tak dapat nak melakukan perubahan. Yang macam mana kita dapat melakukan perubahan sebenarnya bukan orang sekeliling kita yang fizikal, tetapi orang sekeliling kita yang virtual. Siapa senifah masuk virtual tu? Contoh kawan-kawan kita yang kita selalu berkomunikasi dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok contohnya. Siapa yang berada dekat kepala otak kita, itulah yang sebenarnya akan mengganggu kita punya progres. Siapa senifah? Hai Puan Nur Munirah kecil, baru masuk. Welcome Puan Nur Munirah. Boleh faham tak maksud saya? Bukan orang sekeliling kita secara fizikal yang mengganggu progres kita. Yang kalau katakan yang nak turunkan berat badan, oh saya punya suami saya tak support saya, oh anak-anak saya sebenarnya mengganggu progres saya, anak-anak minta saya masak macam-macam benda, saya pun kena makan juga. Sebenarnya bukan diorang yang menjadikan progres kita terganggu. Tengok siapa orang sekeliling kita yang berada dekat dalam minda kita, kawan-kawan virtual kita contoh, ataupun kawan-kawan office kita yang kita rapat sangat, yang kita pergi makan keluar sama-sama dengan dia dan sebagainya. Kadang-kadang bukan orang dekat rumah kita pun sebenarnya. That's why penting sekali untuk kita kawal luck kita. Apakah itu luck? Okey, dah tahu tak apakah itu luck? Boleh tak komen? Kita kena kawal kita punya luck untuk dapatkan, untuk jadi lucky. Kita kena kawal kita punya logistik. Orang sekeliling kita, siapa orang sekeliling kita? Kawan-kawan kita. Apa yang kita tengok dekat TV, dekat Netflix, dekat Facebook, dekat IG. Benda tu pun akan mengganggu cara kita berfikir dan cara kita membuat decision making. Okey? Logistik sekeliling kita. You pula kita kena upgrade. Upgrade apa? Upgrade tahap kesihatan kita. Upgrade kita punya movement kita. Upgrade dari sudut pemilihan makanan kita. Upgrade makanan kita. Upgrade makanan kita. Contohlah kalau katakan kita dah biasa makan makanan yang berminyak, kita kurangkan makanan minyak tu. Boleh makan makanan berminyak, tapi kita kena kurangkan. Bukan stop langsung. Bukan masak pakai air fryer je. Boleh. Tetapi kita kena pilih makanan yang boleh bagi kita jadi lebih sihat. Upgrade pemilihan benda yang masuk ke dalam mulut kita contohnya. Boleh faham tak? Boleh faham ke? Siapa yang boleh faham? Dan circle kita, upgrade circle kita. Siapa kawan-kawan kita, siapa orang yang selalu support kita, kita kena rapat dengan dia. Siapa orang yang selalu membawang pasal kita, kita kena jauhkan diri kita dengan dia. Boleh faham tak? Dan last kali K, knowledge. Kita kena kawal, kita kena upgradekan kita punya ilmu, kita punya knowledge. Belajar cara kurus, belajar cara senaman yang sesuai untuk diri kita. Sebabkan tak semua orang sesuai untuk semua senaman. Boleh faham tak? So that's why kalau katakan ada orang yang sakit lutut, saya takkan suruh dia buat senaman yang melakukan lompat-lompat. Boleh faham tak? Kalau katakan seorang tu dia punya badan dia dah fit dah, takkan saya nak suruh dia buat exercise yang tak melompat. Melompatlah, terjunlah bangunan. Kalau katakan nak terjun bangunan, yang penting sekali dia tak matilah. Boleh faham tak? So that's why kita kena faham, kita kena ada knowledge. Knowledge tu kita boleh belajar sendiri. Sama ada kita boleh belajar melalui contohlah ambil kursus-kursus tertentu, ambil diploma, ambil degree, ambil master, ambil PhD bagai.
kita boleh, ataupun kita ada sediakan satu platform nama dia Portal BMM, Black Magic Mentoring. Kenapa nama dia Black Magic Mentoring? Student kita bila follow Black Magic Mentoring, mereka senang faham cara kurus dengan mudah. Siapa sih nak tengok student kita macam mana dia dapat turunkan berat badan? Saya nak tunjuk mereka yang ada dekat dalam ni saja. So senang saya nak bagi contoh dekat sini. Saya nak bagi contoh seperti siapa? Seperti nama dia Kak Yong. Ni gambar Kak Yong dulu. Ni gambar Kak Yong beberapa bulan selepas dah follow cara kita. Nama Kak Yong, Facebook dia Ayong Zai. Tu yang komen faham tu. Ni Kak Yong. Sebenarnya semua orang boleh turunkan berat badan kalau dia ada benda ni. Bila dia kawal orang, bila dia kawal luck dia, LUCK dia. Kawal dia punya logistik, benda yang dia tengok, benda yang dia nampak, benda yang dia dengar, benda yang dia dapat touch. Dikawal benda tu, dia upgrade benda-benda dia yang sekeliling dia. Dia upgrade dia punya makanan, dia upgrade dia punya minuman, dia upgrade dia punya segala benda. C dia upgrade dia punya circle, kawan-kawan dia, dan K dia upgrade dia punya knowledge lah. So bila ada benda tu semua, insyaAllah kita senang nak jadikan diri kita nak turunkan berat badan berapa banyak pun boleh, tak ada masalah lah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau faham? Saya nak tunjuk lagi gambar student saya yang lain, macam mana dia dapat ubah circle dia dan dapat jadikan dia jauh lebih menarik, kan? Macam mana nak elakkan diet kita dari start? Okey, Firdaus Josi, cara macam mana untuk elakkan? Sebenarnya bila kita berdiet memang kita akan jumpa satu waktu yang kita akan start, Tuan Firdaus. Sebenarnya memang kita akan jumpa start. Kita tidak akan tak start. Contohnya bila kita hidup, kita akan jumpa masalah, dan masalah itulah analogi dia bila diet kita start. Dia punya persoalan dia bukan kita nak elak daripada masalah, kita nak langgar masalah tu. Boleh faham tak? Kita nak selesai, kita nak langgar masalah tu supaya masalah kita tu hilang. Dan kita ada satu kemampuan untuk kita selesaikan masalah yang sama in the future. Contoh, bila kita dah tahu kita dah sampai ke contoh 65 kilo. Daripada 100 kilo kita berjaya turun sampai 65 kilo dan start lepas tu. Apa nak buat? Memang akan start punya. Memang bila berdiet pasti akan start. Sama macam kehidupan, kita akan jumpa masalah dan kita akan cuba selesaikan masalah itu. So tak boleh nak elak. Tapi yang akan jadi best dia bila kita ada ilmu untuk selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan start tu lah. Boleh faham tak benda ni? Dan itulah point saya nombor 2. Point saya pertama tadi apa? Point saya pertama tadi, kita once in a while tak salah untuk kita ada nama dia cheat meal, cheat day, tak ada masalah. Nombor 2 lah, kita kena kawal luck kita. Kita punya kawal kita punya logistik, benda yang kita bersama mentally, yang kita selalu tengok, dengar, lihat, pegang dan sebagainya. Kita kena upgrade kita punya pemilihan, decision making kita. C, kita kena upgrade kita punya circle, dan K, kita kena upgrade kita punya knowledge kita. So kita akan ubah luck kita. Dan yang ketiga, sebab ketiga kenapa kita masih lagi gagal nak turunkan berat badan, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nak tahu tak apa? Ramai student kita sebenarnya bila dia cuba nak turunkan berat badan, dia rasa macam kita cuba try follow diet dekat Google. Contoh, kita ikut orang. Kita follow cara diet orang, kita follow cara diet kawan kita, cara diet Mak Saleh dan sebagainya, tapi tak nampak hasil. Kenapa tak nampak hasil? Sebab tak semua diet sesuai untuk semua orang. Cara diet saya, kalau katakan orang lain follow, insya-Allah susah nak turun. Sebab saya kena makan banyak. Macam mana nak kurang berat sekiranya bersenam jarang-jarang? Sebenarnya, kalau katakan Puan Liza Teja nak kurangkan berat badan sekiranya jarang bersenam, kita jaga makan. Sebab mazhab saya, 60% daripada progres kurus kita datang daripada pemilihan makanan yang betul. Bukan bersenam. Bersenam tu dia ada peranan dia tapi tak tinggi pun. Dan kita kena faham ada satu lagi faktor selain daripada kita punya pemilihan makanan dan bersenam. Kita pun kena tengok juga kita punya mental health. Adakah kesihatan mental kita boleh membenarkan kita dapat capai berat badan yang kita nak capai? So yang ketiga ni
adalah apa? Yang ketiga ni adalah dengan cara kita kena pilih pemakanan ataupun diet yang mengikut kepada makanan kegemaran kita. Okey, yang ketiga ni saya nak explain lama sikit, boleh tak? Siapa sini yang boleh saya explain lama sikit tentang nombor 3 ni? Nombor 3 ni, sekiranya kita dapat memilih makanan kegemaran kita dan masih lagi boleh turunkan berat badan, kita tidak akan ada masalah tak konsisten bila berdiet. Contoh macam siapa ni? Nama dia adalah Puan Mem Ikin. Okey, Puan Mem Ikin nama dia. Dia adalah seorang cikgu tadika. Kenapa tak boleh buka ni? Okey. Ni lah, Mem Ikin. Berat badan dia berapa? 80 lebih kilo kalau tak salah saya. Dia memang mempunyai masalah berat badan. Memang besar badan dia dulu. Tapi bila dah follow cara kita, dia makan makanan mengikut kegemaran dia. Dia makan makanan meal plan yang kita susun mengikut kepada makanan kegemaran dia. Dalam tempoh 3-4 bulan macam ni badan dia. Nampak tak? Kenapa dia macam ni Saya nak cuba tukar wifi lain. Oh, patutlah wifi ni saya pakai. Siapa sini nampak gambar tadi? Nampak tak gambar tadi? Macam mana siapa nama ni? Puan Mem Ikin. Macam mana Puan Mem Ikin dia berjaya turunkan berat badan daripada macam ni kepada macam ni. Saiz badan dia yang paling penting sekali yang kita kena lihat. Nampak tak perubahan bentuk badan? Macam mana student kita daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia dalam tempoh 2-3 bulan juga. Kenapa? Sebabkan dia follow meal plan dengan adanya makanan kegemaran dia. Dan bila dia ada makanan kegemaran dia, insya-Allah tak susah pun dia nak amalkan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Of course, dia akan jumpa masalah. Dia akan jumpa situasi-situasi macam kenapa berat badan saya tak turun selepas dah 2-3 minggu follow meal plan. Seminggu nampak kesan. Masuk 2-3 minggu dia dah tak nampak kesan. Why? Sebab ada beberapa sebab. Waalaikumsalam Puan Juizatul, apa khabar? Ya, Puan Juizatul pun pernah follow meal plan kita. Dalam tempoh tak sampai sebulan, dia berjaya turunkan sampai 12.4 kilo. Ni Puan Juizatul. Saya bagi tahu siapa yang dekat sini je. Macam ni Puan Juizatul dulu, sekarang macam ni Nampak perubahan bentuk badan Puan Juizatul lepas follow cara kita. Dia follow meal plan betul-betul, alhamdulillah nampak kesan. Dan meal plan itu dia ada makanan kegemaran dia. Dan semua orang punya meal plan berbeza-beza. Kalaulah katakan Puan Lin Mua, dia dah dapat meal plan juga. Macam mana Puan Lin Mua, boleh tak komen sikit dekat sini? Yang Puan Lin Mua bagi tahu pada saya, apa perubahan bentuk badan, Puan Lin Mua punya keadaan kesihatan dan juga rasa badan lepas dah follow meal plan tak sampai seminggu. Cek komen sekejap Puan Lin Mua. Sementara nak tunggu Puan Lin Mua punya respon, saya nak bagi tahu meal plan ini bila kita follow dengan memilih makanan kegemaran kita, insya-Allah kita akan dapat rasa perbezaan badan kita seawal 3 hari ke 5 hari. Bergantung kepada individu lah. So, yang paling penting sekali adalah kita kena follow meal plan yang diberikan secara bersungguh-sungguh. Itu je yang saya minta. Waalaikumsalam Puan Zaliha, apa khabar? Siapa sini yang rasa macam nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. Sebab kita memang nak bantu mereka cuba nak turunkan berat badan. Okay, macam Puan Sushira, dia follow meal plan dalam tempoh berapa hari? 4 hari 4-5 hari dia berjaya terus sebanyak 2 kilo. 4 ke 5 hari berjaya turun sampai 2 kilo macam tu. Sebelum ni dia amalkan diet tak makan nasi, tak turun kilo dia. Lepas dah follow cara kita makan nasi, turun berat badan. Why? Sebab kadang-kadang badan kita ada masalah macam tu. Ada masalah tak nampak. Puan Sushira 3 hari. Assalamualaikum Puan Misliah Ahmad. Apa khabar? Saya baru tunjuk gambar Puan Misliah Ahmad tadi. Ini gambar Puan Misliah Ahmad, lagi sekali saya tunjukkan. Lama tak tengok Puan Misliah Ahmad. Sihat ke Puan Misliah? Ni gambar Puan Misliah dulu dan lepas dah follow cara kita. Meal plan terbaik coach bagi, alhamdulillah. Macam mana nak follow meal plan? Terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih yang bagi feedback. Puan Juizatul kata saya berpuas hati dengan ikut meal plan coach, bagi simple, tak susah pun nak ikut. Macam mana nak dapatkan? Boleh klik kat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran kita. Apa yang saya akan bagi? Kita tahu tak apa yang saya akan bagi? Nombor satu saya akan bagi meal plan lah. Meal plan tu saya akan buat mengikut kepada makanan kegemaran masing-masing. Nombor 2, saya juga akan bagi akses selama 30 hari. Dalam tu ada ilmu-ilmu kurus. Ada 67 video. InsyaAllah by end of this month akan bertambah lagi video dalam tu. Ada 67 video yang kita boleh tonton dalam tu. Yang ketiga, kita akan menjawab masalah masing-masing melalui kita punya weekly group coaching.
Saya akan tahu, saya akan track progress masing-masing. Dan kesemua benda ni, kita akan dapat akses selama 30 hari dengan harga kurang daripada RM100. Cuba bayangkan kalau katakan kita invest sehari RM3, kurang RM3 macam tu, kita dapat progress macam gambar saya tunjukkan tadi. Waalaikumsalam Puan Eli Emilia. Puan Eli Emilia, dia follow meal plan, berat badan dia turun sebanyak 6 kilo. Tekanan darah tinggi dia jadi normal. Macam best tak? Apa yang kita tengah buat sekarang ni. So that's why, sekiranya minat nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah saya akan tolong buatkan. Saya punya phone tak lama lagi akan mampus sebabkan saya punya bateri dekat habis. Saya pakai phone baru sebenarnya. Phone baru ni tak berapa nak baru, macam tak apa nak syok sangat. Okay? So, kepada yang berminat, tadi siapa tanya pasal meal plan tu, macam nak dapatkan, boleh klik kat pin komen, cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Alright, saya rasa tu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni, terima kasih sebabkan share Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi besok pagi boleh? Kita jumpa jam 9 pagi. Kita akan buat sharing yang lain. So, join kita punya Telegram channel Nak Kerusiat Cepat supaya kita akan dapat faham, kita tak ketinggalan lagi tentang apa yang kita buat setiap hari. Alright, terima kasih semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.